Hai semua, Assalamualaikum. Welcome back to our channel. Kepada yang baru je sampai channel ni, Airin ucapkan selamat datang. Jangan lupa tekan dulu button subscribe dan turn on notification supaya anda tak terlepas nanti nak dengarkan kisah-kisah seram yang akan Airin sampaikan dalam episod-episod yang akan datang. Kepada yang dah subscribe, Airin ucapkan berbanyak-banyak terima kasih. Jangan lupa untuk terus like, share dan komen video-video kami. Yang masih lagi belum follow TikTok channel kami, jangan lupa untuk follow Alam Seperti Maya. Sebelum tu, suka untuk Airin perkenalkan diri. Saya Airin, pencerita kisah seram yang akan membawa anda ke alam seperti maya. Untuk pengetahuan semua, pada episod kali ini Airin ada 2 kisah pengalaman yang telah dialami oleh salah seorang rakan sekolah Airin yang ingin dikenali sebagai Sarah, bukan nama sebenar. Episod kali ini sebenarnya ceritanya tak adalah seram sangat, cumanya lebih kepada nak bagi pengajaran, terutama kepada yang di luar sana yang bakal mencari pasangan hidup. Kalau boleh, pilihlah pasangan hidup anda masing-masing dengan sebaik-baiknya. Sebelum nak mulakan cerita hari ni, Airin nak bagi tahu siap-siap yang episod kali ni bukanlah episod yang akan membuka pekung siapa-siapa ataupun nak buka aib siapa-siapa. Tapi Sarah minta Airin untuk ceritakan cerita ni, iaitu pengalaman kisah hidup dia kepada semua agar menjadi pengajaran. Dan ambillah iktibar agar kita semua di masa akan datang tak kena benda yang sama macam Sarah. Wallahualladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah warrahmanur rahim. Kisah yang pertama ni berlaku dalam lingkungan tahun 2020 hingga 2022. Kiranya berlaku masa musim PKP. Kisah ni adalah kisah benar yang telah dikongsikan oleh Sarah. Semua nama dan watak-watak yang ada dalam kisah ni adalah bukan nama sebenar, hanya nama samaran untuk menjaga privasi. Hanya nama tempat saja yang diberikan nama yang betul. Kata Sarah, kisah ni adalah disampaikan untuk pengajaran dan iktibar kepada semua di luar sana, terutama wanita yang ingin mencari pasangan hidup. Lebih lagi kalau lelaki tu jenis anak mak. Pada tahun 2017, Sarah telah berkenalan dengan seorang lelaki yang dikenali sebagai Roy, bukan nama sebenar. Perkenalan mereka ni adalah di CTRM pada Ogos 2017. Mereka berjumpa dan berkenalan, dan Alhamdulillah daripada perkenalan tu membawa ke jenjang pelamin. Tapi masa tu tak ada pelamin sebab tengah musim PKP kan. Sebagai pengantin baru, pada awal-awal fasa perkahwinan tu memang tak ada masalah pun bagi Sarah dan Roy. Semuanya okey je. Tapi sejak Sarah bergelar isteri kepada Roy, Sarah selalu jatuh sakit dan orang selalu tegur Sarah ni muka dia nampak tua. Masa waktu PKP, Sarah ikut Roy pulang ke rumah mak Roy, iaitu di Kampung Air Molek, Sungai Baru, Melaka. Kata Sarah, masa itulah telinga kanan Sarah ni tiba-tiba rasa macam panas saja. Rasa macam berbahang. Walaupun bilik dekat rumah mak mertua Sarah tu ada aircon, tapi telinga dia ni rasa panas saja. Kiranya dah jadi rutin lah, setiap minggu mesti Sarah akan ikut Roy balik ke rumah mertua dia, iaitu rumah mak Roy sendiri. Sarah ni dia bekerja di sebuah kilang dekat Bukit Rambai, Melaka. Sarah ni dia jenis yang tak reti memandu. Dia tinggal dengan Roy di rumah ibu Sarah sendiri, supaya ayah Sarah akan hantarlah Sarah pergi ke kerja. Tapi setiap hujung minggu mesti Roy akan bawa balik Sarah pulang ke rumah mak Roy sendiri. Roy ni dia bekerja sebagai salah seorang juruteknik di sebuah kilang yang terletak di Nilai Negeri Sembilan. Jadi dia akan ulang-alik daripada Melaka ke Nilai. Mengikut kata Sarah, Roy selalu akan ke tempat kerja bersama-sama dengan kakak Roy sendiri, iaitu Mary. Kak Mary ni dia tinggal dekat-dekat juga dengan rumah mak Roy ni. Boleh kata Kak Mary ni setiap hari dia akan singgah rumah mak dia sebab dekat sangat kan. Mula-mula Sarah rasa benda ni normal je, tapi lama-kelamaan dia rasa macam ada sesuatu, macam benda ni mengganggu diri dia. Start daripada situ, Sarah ni dah mula bermimpi benda yang pelik-pelik. Dia selalu mimpi berada dekat tempat yang kotor, dekat tempat yang tinggi, dan juga dia bermimpi lelaki bermuka hitam. Dugaan pertama mula datang bila Sarah ni disahkan mengandung 5 minggu di salah sebuah klinik yang terletak di Masjid Tanah. Pada bulan Jun 2020, terdapat seketul lendir merah yang tumpah keluar daripada tempat bawah Sarah kan. Masa mula-mula Sarah ni dia tak rasa apa-apa bila lendir tu keluar, tapi esok harinya rahim dia tiba-tiba rasa macam mencucuk-cucuk. Waktu tu Sarah dikejarkan ke Hospital Besar Melaka pada jam 3 petang dan dia dimasukkan ke dalam ward pada jam 2 pagi. Apa yang pelik
adalah pihak Hospital Besar Melaka sendiri tak dapat mengesan pun hormon HCG, padahal Sarah ni dia siap bagi dekat doktor tu gambar baby yang dia scan dengan kit kehamilan yang ada 2 line tu kan, menunjukkan yang dia sebenarnya pregnant. Pihak hospital kata yang Sarah ni bukan mengalami keguguran, sebab tadi kan dia keluar cecair lendir merah tu kan, macam darah, tapi dia sebenarnya datang haid lambat saja. Sarah pelik lah, dia kan mengandung, tiba-tiba keluar lendir darah merah tu yang diingatkan keguguran. So bila dia pergi Hospital Besar Melaka, hospital kata ini bukan keguguran, ini sebenarnya lewat datang haid je. Ibu Sarah perasan tahu perubahan Sarah ni sejak daripada kes tu. Dari segi emosi, fizikal, dia dah makin kurus, dia dah tak selera nak makan. Jadi ibu Sarah ni dapatkan seorang perawat Islam untuk Sarah, untuk cek diri Sarah ni, kod-kod dia ni ada sakit yang kita tak nampak ke kan. Pada bulan Ogos 2020, perawat wanita tu datang untuk merawat Sarah di Kampung Air Molek, Melaka. Setelah perawat tu datang dan cek Sarah, dia bagi tahu yang Sarah sebenarnya memang mengandung, tapi dia telah disihir oleh seseorang. Waktu tu Sarah rasa macam terkedu dan terkejut sebenarnya. Siapa pula yang sihir dia sebenarnya? Perawat tu ada pesan dengan Sarah yang kalau lepas ni Sarah mengandung lagi, jangan bagi tahu dengan siapa-siapa walaupun kandungan tu dah capai 4 bulan. Selepas daripada hari tu, Sarah pun teruskan kehidupan macam biasa dengan Roy. Satu hari ni Sarah ikut Roy balik ke rumah mertua lah, iaitu rumah Mak Roy. Dan waktu malam tu, ketika Sarah sedang tidur, dia bermimpi berjumpa dengan seorang ratu yang memakai baju berwarna hijau. Ratu tu dalam mimpi dia cakap dengan Sarah macam ni. Dia menjerit tau, "Kau manusia, macam mana boleh masuk sini? Ini bukan tempatmu. Pulang." Lepas dia bermimpi kena sergah dengan ratu yang pakai baju hijau tu, dia terus terbangun. Dia terjaga daripada tidur dan dia cepat-cepat beristighfar. Sampai ke hari ni lagi dia ingat mimpi tu. Nak jadi cerita, pada bulan 9 2020, Sarah lewat datang haid 3 bulan berturut-turut. Selera makan dia pun bertambah-tambah dan dia tak suka bau durian. Bila dia periksa kit kehamilan, Alhamdulillah ada 2 garisan yang membawa maksud dia mengandung sekali lagi. Tapi waktu tu Sarah hanya bagi tahu Roy saja. Dia tak ada bagi tahu siapa-siapa pun. Kiranya yang tahu Sarah mengandung ni hanya Sarah dan Roy sahaja. Sarah pun teruskan kehidupan macam biasa, pergi check up klinik semua. Sepanjang trimester kedua dan ketiga ni, waktu itulah dugaan datang lagi sekali. Sarah sering diganggu dengan mimpi benda-benda yang kotor. Kadang-kadang perut dia rasa macam panas saja. Dalam masa yang sama, Sarah ni dapatkan juga rawatan daripada perawat wanita Islam untuk cuba ubat dia. Dia hanya bertawakal je lah sebagai salah satu usaha untuk dia hilangkan sikit-sikit gangguan-gangguan ni sepanjang dia mengandung kan. Bila dah berlaku kejadian kali kedua ni, Sarah memang berserah betul-betul dekat Allah. Sarah cakap dalam hati dia, "Ya Allah, anak ni adalah pemberianmu, anugerahmu. Kalau Allah izinkan untuk dia mengandungkan anak ni, dapat lahirkan anak ni dengan sempurna dan dapat jaga budak ni dengan sempurna, dan ini adalah rezeki dia, maka mudahkanlah dan sabarkanlah dia dengan semua dugaan-dugaan ni." Pada bulan Februari 2021, satu hari ni Sarah ni dia dah turun tanda. Kiranya air ketuban dia pun dah pecah. Waktu tu tekanan darah Sarah ni jadi tinggi dan tak semena-mena dia perlu dibedah dengan segera untuk menyelamatkan nyawa bayi di dalam kandungan. Alhamdulillah Sarah selamat melahirkan, tetapi mengikut kata Sarah, anak dia menghidap hernia dan hipospedia. Masa Sarah berpantang, mertua dia iaitu Mak Roy sering datang ke rumah ibu Sarah di Sungai Udang, Melaka. Tapi belum cukup 40 hari berpantang lagi, Roy ni dia dah paksa-paksa Sarah dah untuk pulang ke rumah ibu dia, iaitu mak mertua Sarah. Sarah kata waktu ni dia rasa terkilan lah juga, kecil hati juga, sebab Roy lebihkan mak dia berbanding perasaan isteri dia. Masa tu dia rasa sakit bersalin pun tak hilang lagi. Tapi Roy ni dah mula lebihkan mak dia macam selalu kan. Kiranya memang Roy nak Sarah balik rumah mak Roy lah, sebab mak Roy ni kan memang suka Roy dan Sarah ni selalu balik rumah dia kan. Dan kata Sarah, pada ketika itulah perangai sebenar Roy ni mula terbongkar. Sejak daripada hari tu, Sarah dengan Roy ni selalu sangat bergaduh. Pada satu malam, Sarah bermimpi yang mertua dia ni menggali kubur. Dan untuk pengetahuan semua, bukan mimpi yang pelik macam ni je first time Sarah mimpi. Sebelum ni, Sarah pernah mimpi yang mertua dia tolak dia masuk kat dalam tandas.
kandas. Sarah mengadu dengan Roy apa yang dia mimpi pasal mertua dia kan. Tapi bila dia baru je buka cerita, Roy mulalah melenting, mula marah-marah. Dia kata Sarah ni merepek lah, tak pasal-pasal nak mengata mak ayah dia lah, macam tu lah kan. Kiranya macam Roy ni backup family dia lah, dan dia tak percaya pun dengan apa yang Sarah mimpikan ni. Sampailah satu hari ni memang terjadi pergaduhan yang sangat-sangat besar. Kejadian bergaduh ni bukan saja antara Roy dan Sarah, malah melibatkan keluarga Roy dan juga keluarga Sarah. Memang bergaduh besar-besar sampai baling-baling barang semua. Sarah kata waktu ni dia macam terkilan juga sebab Roy ni berpihak kepada family dia lebih daripada dia berpihak kepada isteri dia sendiri. Kiranya memang 100% anak mak lah. Sejak daripada hari tu yang pergaduh besar-besaran tu, Roy lari tinggalkan rumah dan dia tak balik-balik lagi dah. Sarah pun ada buat report polis sebab dia trauma sebenarnya bila Roy datang baling-baling barang semua tu kan. Roy pun ada ugut sebenarnya dia nak ambil Sarah balik. Yelah, Sarah mungkin dia rasa macam tak selamat lah lagi untuk hidup bersama dengan Roy lepas ni, dah kalau kejadiannya macam tu kan. Dan akhirnya setelah berjuang turun naik mahkamah pada bulan November 2022, Sarah telah pun disyaraikan dengan talak 1. Hak penjagaan anak dapat pada Sarah. Disebabkan Sarah ni terlalu stres dengan kejadian yang berlaku ni, dia sempat juga bertengkar dengan mertua dia ni masa dekat depan mahkamah. Sampaikan dia minta untuk mertua dia ni sumpah laknat yang mertua dia ni tak buat sihir pun pada Sarah. Kalau berani bersumpah laknat ni, buat sekarang time waktu dekat mahkamah tu kan. Tapi mertua dia lari, tak nak buat sumpah laknat tu. Untuk pengetahuan semua, sumpah laknat tu adalah satu jenis sumpah yang perlu dilakukan pelaku lah kan, yang disyaki tu, untuk mengadakan sumpah. Dan kalau betul lah dia adalah orang yang melakukan benda tersebut, laknat Allah akan mengenai dia. Mengikut kata Sarah, dalam dokumentari syariah ada ditunjukkan yang mana salah seorang orang ni dia pernah buat sumpah laknat dan kepala dia putus masa aksiden lepas daripada dia sumpah laknat. Dan kiranya orang tu betul-betul bersalah dan dia buat sumpah laknat tu, memang lepas daripada tu laknat Allah akan terus datang on time waktu tu juga. Lepas saja Sarah minta mertua dia untuk buat sumpah laknat dan mertua dia tak nak, mertua dia lari sampai pekan bergaduh juga dekat depan mahkamah tu. Pihak polis terpaksa leraikan pergaduhan antara mereka sampai kena asingkan Sarah dengan mertua dia ni supaya tak berjumpa lagi dah kan. Mengikut kata Sarah, dia tetap dapat gangguan sihir ni walaupun dah bercerai dengan Roy. Sampai sekarang dia masih lagi terus berubat dengan salah seorang perawat perubatan Islam wanita, yang mana dia tanyalah juga dengan perawat tu, kenapa saya masih lagi dapat sihir walaupun saya dah bercerai dengan bekas suami kan. Perawat tu kata, oh dia sebenarnya memang tak suka awak sejak daripada dulu lagi, sebelum awak kahwin dengan anak dia lagi, dia sebenarnya tak suka awak. Dan ada seorang lagi perawat perubatan pernah bagi tahu Sarah yang sebenarnya anak dalam kandungan Sarah ni dulu kena hernia tu bukanlah disebabkan keturunan ke atau penyakit genetik ke apa ke, tapi sebenarnya adalah salah satu kesan sihir yang telah dilakukan oleh bekas mertua Sarah sendiri yang ada saka laut. Saka laut ni adalah salah satu saka yang jahat, kiranya macam saka keturunan. Macam yang Sarah kata tadi, apa petanda sihir yang dia dapat adalah dia selalu mimpi benda-benda yang kotor, darah, nanah semua tu. Dia selalu mimpi bekas mertua dia dalam keadaan yang mencurigakan. Lepas tu dia selalu rasa telinga dia berdesing, perut dia pun rasa panas. Mengikut kata Sarah, ada satu hari ni dia nak pergi interview kerja, tapi waktu pagi-pagi hari dia nak pergi interview kerja tu, tiba-tiba dia jatuh sakit tanpa sebab. Nak tak nak, Sarah ni pergi juga berubat. Kata Sarah, selepas mereka bercerai pun, Roy ni adalah datang melawat anak dekat Sarah kan. Dan ketika tu juga bekas mertua Sarah iaitu mak Roy ada mengirimkan sesuatu kepada Sarah, kira macam COD pula. Kali terakhir Roy jumpa Sarah dan anak dia adalah waktu Roy bawa bakal isteri dia, dan waktu tu bakal isteri Roy tu beria suruh Sarah kahwin lain. Sarah kata untuk masa ni dia tak nak sebab dia agak trauma dengan perkahwinan yang sebelum ni, tapi anak dia kalau nampak Roy dan keluarga mertua dia akan menangis dari isak-isak, macam nampak sesuatu. Yelah, kita tak tahu budak-budak nampak apa kan, lagipun budak-budak tak reti nak cakap lagi. Di kesempatan ni saya nak minta aja sebaik semua pendengar untuk episod kali ni, sama-samalah kita doakan semoga Sarah dan anaknya beroleh kesihatan yang baik dan sentiasa dilindungi Allah, dan mudah-mudahan dijauhkanlah daripada sebarang bahaya, bencana, malapetaka ataupun perbuatan jahat manusia. Sekiranya nak kahwin, siasatlah dulu pasangan kita tu siapa sebenarnya, bukan pasangan je
yang kita kena siasat, malah keluarga pasangan tu pun kita kena siasat betul-betul. Kita semua kena berhati-hati di dunia yang moden ni. Kita tak tahu, di luar nampak lain, di dalam nampak lain. Bak kata pepatah, rambut sama hitam, hati lain-lain. Sebelum nak kahwin, istikharah dulu pasangan kita tu. Sebab kalau kita berkahwin dengan seseorang tu, kita bukan berkahwin dengan dia saja, malah kita berkahwin dengan keluarga dia juga. Kisah yang kedua ni berlaku pada tahun 2020. Kisah ni masih berkaitan dengan Sarah, iaitu ketika Sarah bekerja di salah sebuah kilang yang terletak di Bukit Rambai, Melaka. Sarah berperanan sebagai pembantu jurutera kualiti dan dia perlu menyenaraikan data-data komponen-komponen yang rosak serta dengan kuantitinya. Kilang tempat Sarah bekerja ni memang mewajibkan pekerja dia untuk bekerja lebih masa sampai jam 8 malam. Tapi ada satu hari Sarah kata kerja dia terlalu banyak, sampaikan dia rasa tak boleh nak siap pukul 8 malam. Jadi dia decide untuk ambil OT, iaitu kerja lebih masa lebih daripada pukul 8 malam. Meja tempat Sarah duduk ni memang bersebelahan dengan jabatan produksi pemasangan. Dekat tengah-tengah tu hanya dipisahkan dengan papan putih yang mudah alih itu. Masa Sarah stay untuk OT, dia tengok Jessica, bukan nama sebenar, tengah kira-kira barang dekat tempat dia. Sebab minggu tu adalah minggu stock take, iaitu pengambilan stok. Tepat jam 8 malam, bunyi siren kilang bergema, menandakan yang waktu bekerja dah habis lah. So semua dah boleh balik. Tapi Sarah tengok Jessica masih ada lagi dekat tempat dia. Jadi Sarah tanya dengan Jessica, "Jess, you balik lambat juga malam ni ke? Pukul 9." Jessica membalas, "Tengoklah macam mana. Kalau habis awal-awal lah. Kalau lambat lah kot." Sarah kata, "Oh, aku nak balik lambat sebab nak kumpul OT lah. Nak kahwin dah ni. Sambil-sambil tu kerja aku ni pun belum siap lagi." Jadi mereka pun sambung kerja masing-masing. Kata Sarah, gaji dia agak rendah masa tu. Jadi nak tak nak, dia terpaksalah mengumpul duit lebih untuk mendirikan rumah tangga. Sarah teruskan lagi kerja dia di depan laptop. Untuk hilangkan rasa bosan, dah lepas pukul 8 malam kan, dia pun cucuk wire earphone dan sambil buat kerja sambil dengar lagu melalui earphone. Sambil-sambil Sarah ni tengah buat kerja dekat laptop dengan edit slide sebab esoknya ada pembentangan. Dia tengok Jessica masih ada lagi dekat bahagian produksi. Oh, okey lah, tak apalah, Jessica ada lagi. Dia pun teruskan lagi buat kerja. Dalam pukul 8.25 malam, dia terdengar macam orang berbual dengan suara yang sangat kuat. Walaupun dia pakai earphone sambil dengar lagu dan buat kerja, tapi dia boleh dengar lah dekat tepi dia ni macam ada orang tengah berbual dengan sangat kuat. Tapi Sarah ni dia tak pandang pun. Dia teruskan aja lagi buat kerja dekat depan laptop sebab dia fikir maybe dia orang bosan kot. Sambil-sambil kira stok, sambil-sambil lah tu borak kuat-kuat nak hilangkan bosan. Sebab nanti kalau salah kira, sekarang bos marah pula kan. Sampailah pukul 8.30 malam, kita dengar suara orang bercakap tadi tu bergurau pula. Bergurau dengan sangat kuat, sampaikan macam orang tu tengah bergurau, macam tengah bergusti, terkena dekat kerusi. Kerusi tu pun bergerak. Bila kerusi tu bergerak, Sarah ni dia rasa macam terganggu lah sebab kerusi tu beberapa meter je daripada laptop dia kan, meja dia tu. Bila dia dengar je bunyi kerusi yang bergerak tu, dia pun bangun. Bila Sarah bangun, Sarah nak tengok lah, nak tegur siapa pula yang bergurau-gurau ni kan, sampai bergali-gali kerusi ni. Bila dia bangun aja dan dia bersuara, apa yang dia terberhenti, dia terpaku. Depan dia dah kosong, tak ada orang. Jessica pun dah tak ada, tinggal dia seorang aja. Waktu tu Sarah dah terdiam dan dia duduk. Bila dia duduk, rasa suasana dekat keliling dia macam sunyi aja tiba-tiba. Dia rasa seorang-seorang. Tapi tadi 5 minit sebelum tu, dia memang perasan ada orang tengah berborak-borak sambil bergurau-gurau. Kerusi depan mata dia pun bergerak, macam orang tu terlanggar kerusi kan. Dia tengok jam, lama ada lagi setengah jam ni nak pukul 9, lambat lagi ni. Tapi dia dah tak boleh nak fokus dah ni. Dia masih teringat lagi, mana Jessica tadi? Dia kata dia nak OT juga, tapi aku tengok depan mata ni kosong, dah tak ada orang ni, tinggal aku aja. Lebih kurang dalam jam 8.45 macam tu, tiba-tiba pintu pejabat dia diketuk dan dia pun tersentak. Dia menoleh. "Wan, terkejut akak." Rupanya yang datang tu adalah salah seorang rakan Sarah, iaitu Wan daripada Department QC. Wan tanya dengan Sarah, "Ya kak, kenapa ni macam terkejut sangat je ni? Rasa ketuk pintu je pun." Wan kata muka Sarah nampak pucat sangat. Sarah terus cakap dengan Wan macam ni, Wan, teman akak boleh tak? Akak nak tutup laptop, lepas tu jom kita keluar daripada sini." Lepas saja siap kemas-kemas, Sarah dan Wan keluar daripada office dan pergi ke bahagian thumbprint untuk clock out. Sambil-sambil tu Sarah bercerita dengan Wan apa yang dia alami tadi. Wan cakap, "Lah, patutlah akak muka macam terkejut semacam aja." Pada esok harinya, Sarah berjumpa dengan Jessica. Lepas tu Sarah tanya dengan Jessica, "Jess, semalam you balik pukul berapa ah?" "Oh, semalam I balik pukul 8 suku. Siap kerja I terus balik lah." Alangkah terkejutnya Sarah bila dengar yang Jess balik pukul 8 suku. Siapa sebenarnya yang dia nampak
dekat bahagian production yang tengah kira-kira barang, rupa macam Jessica. Lepas tu bunyi suara orang bercakap dengan sangat kuat dan bergurau sampai kerusi pun bergerak. Rupanya bukan Jessica ataupun siapa-siapa, hanya Sarah saja yang ada dekat office waktu tu, berdekatan dengan tempat Jessica. Sejak daripada hari tu, Sarah memang dah tak berani nak OT lagi dah. Serik, dia kata. Pengajaran daripada cerita yang kedua ni kepada yang di luar sana, kalau nak OT tu sebaiknya berteman lah. Tapi kalau tak ada teman, jaga diri baik-baik. Kalau boleh janganlah pulang lewat sangat, sebab waktu malam ni memang waktu aktif makhluk-makhluk di alam gaib. Amalkan pendinding diri, jaga solat dan amalkan selawat Nabi. Sampai sini dahulu untuk episod kali ni. Kepada yang masih lagi belum subscribe, jangan lupa untuk tekan button subscribe dan turn on notification. Yang masih lagi belum follow TikTok channel kami, jangan lupa untuk follow Alam Seperti Maya. Dan kepada yang berminat untuk berkongsikan kisah seram ataupun pengalaman berkenaan dengan alam gaib, boleh kongsikan di alamat email yang tertera di skrin ataupun di description. Akhir kalam, segala yang berlaku di alam maya ini kadang-kala memang tak terjangkau di akal, bahkan tak terbatas di waktu. Tetapi semuanya boleh berlaku hanya dengan izinnya. Sekian saja dari saya untuk hari ini. Terima kasih sebab sudi dengarkan kisah yang saya sampaikan. So, sampai berjumpa lagi untuk episod yang akan datang. Bye-bye. Assalamualaikum. Ciao.